Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa yang akan menarik perhatian Anda. Muhyiddin pun dah berjangkit perangai penghukum PAS, dipetik daripada Harapan Daily. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, ditulis oleh Ahmad Mursi, dipetik daripada Harapan Daily. Bila Muhyiddin bagi hukum haram undi Suhaizan Kayat, mungkin bagi Walaun itu melucukan. Hakikatnya, Muhyiddin dah berjangkit dengan perangai penghukum PAS. PAS bukan lagi pendakwa. Al-Karhwadi hingga menulis buku Islam Jalan Tengah, menjauhi sikap berlebihan dalam agama, kerana hal ini menyebabkan bencana di dunia Arab dulunya. Haji Hadi import pula ke Malaysia. Sedikit lagi Muhyiddin akan berjangkit perangai takfiri, gulo dan Khawarij kerana ia fitrah mainstream dalam PAS kini. Muhyiddin import pula kepada bangsa Johor. Ingat lagi apa kata Muhyiddin dulu? PAS ajaran ataupun PAS parti ajaran sesat. Beliau telah join kelab sesat yang sama. Manusia dibentuk ikut siapa dia berkawan dan buku apa yang dia baca. Dalam disiplin ilmu Islam, proses istinbat hukum haram atau halal ada tata cara dan justifikasi hukum. Dalilnya, kaedah fikahnya. Tapi Muhyiddin meniru gaya Hadi Awang, bermudah dalam menghukum dan melabel sesat orang yang tidak ikut hukum yang dia fatwakan. Fatwanya pula berubah-ubah, asal saja untungkan puaknya, walaupun akhirnya akibatkan kematian seperti di Memali. Contohnya, rasuah haram untuk orang lain, tapi halal untuk PAS walaupun mahkamah batalkan kemenangan PAS di Parlimen Kuala Terengganu kerana rasuah. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram. Untuk mengadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Dipetik daripada Harapan Daily. Jangan sewenangnya keluar fatwa haram, kata Mufti Kelantan menegur Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, tindakan Muhyiddin mengatakan bahawa mengundi calon Pakatan Harapan adalah haram telah pun mengundang komen daripada Mufti Kelantan. Apabila beliau kata, jangan sewenangnya keluar fatwa haram. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menegur seorang ahli politik yang disifatkannya kurang tertib dalam berkata-kata sehingga sewenangnya mengeluarkan fatwa haram kepada pihak tertentu. Tegurannya itu dipercayai dituju kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang melarang pengundi untuk menyokong calon Pakatan Harapan PH selain memfatwakan sebagai haram. Muhammad Syukri berkata, sebaiknya pemimpin politik bercerita mengenai perkara dan usaha untuk membangunkan negara, bukan tuduh-menuduh antara satu sama lain yang akhirnya hanya mengundang sengketa. Bercakaplah hal politik dan siasah. Siasah ini adalah usaha untuk membangunkan negara. Bagi pandangan saya, lebih baik kita mengetengahkan isu dalam kempen apa yang mahu dibuat dan tidak menggunakan kempen untuk menjatuhkan satu sama lain. Saya setuju kalau tuduh-menuduh itu seolah-olah sudah dilihat perkara biasa, bukan lagi baharu. Tetapi yang kita tak mahu ialah kalau diseret kepada hal yang menyentuh hukum, katanya seperti dapur berita harian. Terdahulu, Muhyiddin dalam ceramahnya berkata adalah haram mengundi calon Pakatan Harapan PH di Parlimen Pulai, sehingga mengundang pelbagai kritikan terhadapnya. Sementara itu, Syukri berkata penyokong parti dan pemimpin tertentu juga diingatkan tidak bertindak di luar kawalan
dengan memainkan serta memperbesar isu tertentu yang akhirnya hanya mengundang perbalahan sesama sendiri. Jadi masing-masing ketengahkanlah program yang ingin dibuat tanpa menghujah tentang isu peribadi. Maksudnya, bentangkan apa yang mahu dibawa jika pemimpin atau parti mereka menang. Sebab, saya bimbang, takut kita menghujani peluru sesama sendiri. Tenaga umat Islam akan terbuang begitu saja. Fikiran, tenaga, potensi, kemampuan umat Islam hangus dibakar oleh kita sesama sendiri, kata Mufti Kelantan ini. Sepatutnya, kata beliau, kelebihan yang ada pada masing-masing itu kita gunakan, bangunkan, bukan kita menghujani peluru untuk menghancurkan sesuatu pihak. Jadi kita takut, kata Mufti Kelantan, kalau kita tak berhati-hati, kita akan hilang segalanya, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, kalau ada orang yang mempersoalkan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan Zahid Hamidi kemarin, dan itu terutamanya daripada parti pembangkang, ini jawapan muktamad daripada Saifuddin Ismail. Beliau mengatakan dalam mykmu.net, mahkamah lepaskan Zahid sama macam pembebasan Muhyiddin. Kalau selama ini apabila Muhyiddin dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan beliau baru-baru ini di mahkamah, semua pemimpin politik di Perikatan Nasional, semua penyokong Perikatan Nasional gembira. Mereka kata itu keadilan, itulah kemenangan. Tapi kenapa apabila Zahid pula dilepaskan tapi tidak dibebaskan? Itu pula menjadi persoalan. Mereka kata kerajaan campur tangan dan sebagainya. Mereka pula kata tak gembira. Tetapi UMNO, pastinya akar umbi UMNO bersama pemimpin UMNO gembira. Jadi tepatlah seperti yang dikatakan oleh Saifuddin Nursyid ini apabila beliau kata mahkamah melepaskan Zahid sama macam pembebasan Muhyiddin. Jadi bukan semua orang suka, tapi orang juga ada yang suka. Begitu jugalah dengan Muhyiddin pada waktu dia dibebaskan. Perintah untuk melepas tanpa membebaskan tuduhan DNA yang diberikan kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berhubung kes rasuah membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi merupakan keputusan mahkamah, kata Menteri Dalam Negeri Nasution Ismail. Saifuddin pada sidang akbar hari ini berkata, ia proses yang wajar di mahkamah, sama seperti bagaimana Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membebaskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin daripada pertuduhan salah guna kuasa pada 15 Ogos lalu. Keputusan dibuat mahkamah due process. Seperti beberapa minggu lepas, mahkamah juga bebaskan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Jadi, kalau hari ini mahkamah buat keputusan yang sama, maka itulah keputusan mahkamah. Saya tak mau buat andaian lebih daripada itu. Jauh daripada nak menjangkakan kesan keputusan mahkamah kepada keputusan pilihan raya. Katanya, selepas merasmikan Baitul Mahabah, Jabatan Immigration Malaysia di Kompleks Kediaman Kaki Tangan Awam KKKA KLIA di Nilai Negeri 9 hari ini. Dia menjawab soalan berhubung Zahid dilepaskan daripada kesemua 47 pertuduhan Mahkamah Tinggi dan kesannya terhadap pilihan raya kecil Pulai dan Simpang Jeram di Johor. Saudara-saudara sekalian, ada orang menjangkakan kononnya Zahid Hamidi pembebasan itu akan menyebabkan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Saya menjangkakan itu tidak akan berlaku. Bahkan dengan pembebasan Zahid Hamidi ini akan membawa kemenangan yang sangat besar kepada Parti Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini akan menjadi mimpi ngeri kepada Gabungan Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional, kerana dengan kemenangan itu akan membangkitkan semula kuasa UMNO dan seterusnya membangkitkan semula kekuatan UMNO.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, isu paling hangat ialah apabila Zahid Hamidi mendapat kemenangan di mahkamah, dibebaskan, telah pun dibebaskan tanpa kebebasan, lebih kurang macam itulah. Tapi ramai orang mempertikaikan, mereka kata ini semua campur tangan dan macam-macam lah. Tetapi ini ialah yang ditunggu-tunggu, penafian. Tiada campur tangan kerajaan dalam keputusan kes membabitkan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menegaskan kerajaan tidak campur tangan dalam keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang telah melepas tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes pecah amanah Yayasan Akal Budi. Ini kerana kerajaan percaya kepada doktrin pengasingan kuasa antara legislatif, eksekutif dan badan kehakiman. Tambahan pula, beliau sendiri yakin bahawa keputusan tersebut dibuat berdasarkan fakta. Jadi bagi saya, kata beliau, biarlah proses perundangan itu berjalan dengan baik dan kita hormatilah. Kita tidak akan campur tangan. Terserahlah kepada pihak peguam atau pejabat peguam negara untuk menilai apa tindakan seterusnya. Katanya ketika ditemui pemberita di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Hari ini Zahid dilepas tanpa dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Collins Lawrence Syukira daripada 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi setelah pihak pendakwaan memutuskan untuk menghentikan perbicaraan kerana mahu mendalami kes tersebut. Fadilah berkata, semua pihak seharusnya menghormati keputusan mahkamah selepas proses sepatutnya sebagaimana yang termaktub dalam sistem perundangan telah dilalui. Saya rasa selain yang ini, banyak keputusan lepas juga menjadi keputusan yang kontroversi. Tapi bagi saya itu hak mutlak mahkamah. Jadi sebaiknya kita hormatilah, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, meskipun ini adalah menjadi kontroversi yang besar, menjadi persoalan daripada netizen semua ialah kata mereka, kalau dah diputuskan oleh mahkamah, takkanlah nak kata itu semua salah. Kata mereka, kita perlu menghormati keputusan mahkamah. Kerana kalau tak dihormati, asik-asik saja bila saja itu ialah pertuduhan yang ada kaitan dengan politik. Kalau menang saja tak puas hati, kata mahkamah tak adil, itu mereka kata tak adil. Tidak semestinya mahu keinginan kita, kerana keputusan mahkamah itu muktamad. Jangan sampai anda dituduh pula menghina keputusan mahkamah. Jadi kalau selepas ini anda terjumpa orang yang konon mengatakan ini semua adalah campur tangan kerajaan, tolong bagi tahu mereka, tolong beritahu mereka bahawa timbalan Perdana Menteri kita daripada negeri Sarawak, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof, telah pun menegaskan kerajaan tidak campur tangan dalam keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang telah melepas tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes pecah amanah Yayasan Akal Budi tersebut. Ini kerana kerajaan percaya kepada doktrin pengasingan kuasa antara legislatif, eksekutif dan badan kehakiman. Tambahan pula, beliau sendiri yang yakin bahawa keputusan tersebut dibuat berdasarkan fakta. Jadi bagi saya, kata timbalan Perdana Menteri, biarlah proses perundangan itu berjalan dengan baik dan kita hormatilah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan yang luar biasa yang memang kita tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, dilaporkan dalam Malaysia kini, polis cadangkan Hadi dituduh di bawah akta hasutan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma menyokong untuk mengembangkan channel ini. Saudara, sejak akhir-akhir ini, isu 3R semakin banyak dimainkan di dalam kempen-kempen pilihan raya.
Sehingga kan baru-baru ini Anwar Ibrahim telah mengeluarkan kenyataan yang mana dengan tegas mengatakan beliau tidak akan berkompromi, dan Anwar Ibrahim memberikan amaran jangan melampau kepada semua orang yang terlibat dalam kempen pilihan raya. Kata Anwar, dia tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan bagi menjaga kesejahteraan Malaysia ini. Apakah gunanya? Apalah gunanya menang di Dewan Parlimen maupun di Dewan Undangan Negeri kalau negara tergadai kedaulatannya. Hari ini diberitakan dalam Malaysia kini, polis cadangkan Hadi dituduh di bawah akta hasutan. Polis akan mencadangkan Jabatan Peguam Negara AGC menuduh Presiden PAS Abdul Hadi Awang di bawah akta hasutan dan akta komunikasi dan multimedia susulan ucapan yang didakwa mempertikai kuasa lembaga pengampunan. Menjadi persoalan daripada netizen ialah kalaulah Hadi Awang ini dituduh di bawah akta hasutan dan didapati bersalah, seperti juga Sanusi yang turut sedah sah didakwa di bawah akta hasutan untuk 2 pertuduhan. Persoalan daripada netizen ialah kalau Sanusi kalah, adakah Sanusi akan kalau Sanusi kalah, siapa yang akan menjadi Menteri Besar di Kedah? Kena apabila Sanusi kalah dan mungkin akan dijatuhkan hukuman yang boleh menyebabkan beliau terlucut daripada jawatan kerana hilang kelayakan, maka beliau bukan lagi jadi ahli Dewan Undangan Negeri dan bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri dan bukan lagi Menteri Besar. Begitu juga dengan Hadi Awang. Kalau Hadi Awang kalah dalam akta hasutan, kalaulah dia didakwa dalam akta hasutan dan kalah pula di mahkamah dan dihukum penjara atau denda yang menyebabkan beliau terlucut daripada jawatan, bermaksud Hadi Awang bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri, bukan lagi ahli Parlimen, dan dia akan jadi ahli biasa atau ahli politik biasa. Adakah Hadi Awang akan masih menjadi Presiden PAS? Itu persoalan besar daripada netizen. Adakah ini ialah pengakhiran kepada karya politik, kerja politik Hadi Awang dan Sanusi, kata mereka lagi. Menurut laporan ini, sama ada tuduh atau tidak tuduh, ia bergantung pada penilaian AGC nanti, kata Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche. Kenyataan itu dibuat beberapa jam selepas unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengambil keterangan Hadi di Ibu Pejabat PAS di Kuala Lumpur pagi tadi. Hadi disiasat di bawah seksyen berhubung ucapannya di Johor pada 26 Ogos. Dia berkata pengampunan kepada pesalah yang diamalkan di negara ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Katanya, anggota keluarga mangsa jenayah yang berhak memberikan pengampunan, bukan lembaga pengampunan. Kes itu sebahagiannya daripada kes agama, raja dan kaum 3R. Dalam sidang media hari ini, Ayub berkata mereka mencadangkan pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 4 dalam Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Katanya ketasiasatan dijangka dimajukan dalam minggu ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.